Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Seterusnya kita teruskan lagi perbincangan tajuk Al-Qiyas pada tajuk Al-Munasabah bainal hukmi wal illah. Munasabah, perkaitan antara hukum dan illah. Qulna inna min syurutil illati an takuna wasfan munasiban lil hukmi. Kita telah sebut bahawa syarat illah, mestilah illah itu ialah sifat yang munasabah dengan hukum. Ai takunu madhinnata tahqiqi hikmati syari'. Takunu madhinnata tahqiqi hikmatil hukmi wal gharadil maksud min tashri'ihi. Bahawa illah itu ialah tempat sangkaan berlakunya, terjadinya hikmat syarak, hikmat hukum dan juga tujuan yang dimaksudkan daripada pensyariatannya. Jadi illah itu ialah mazinah. Mazinah makna sesuatu sangkaan besar yang kita sangka akan tercapainya hikmat hukum itu dan tujuan dimaksudkan, tujuan yang diingini daripada pensyariatan hukum. Wa hadhihi al-munasabatu laysat matrukatan li ahwa'in nafsi, dan munasabah ini dia tidak dibiarkan kepada hawa nafsu, wa ma tashtahiri, dan apa yang diingini oleh nafsu, balaha dhawabitu muhkamat ada baginya dhawabit muhkamatun, yang mana yang jelas, yang spesifik. Laha dhawabitu muhkamatun, yang ada dhawabit yang kita kata secara perinci, yang ihkam, yang secara spesifik. Okay. Fala tathbutu al-munasabatu illa bi'tibari syari', dan tidak sabit kemunasabahan itu kecuali dengan diiktibar oleh syari'. Syari' yang menganggap dia, yang mengiktibarkannya. Laha binau'in min anwa'il i'tibar, dengan satu bentuk daripada bentuk-bentuk iktibar yang akan disebut. Walihadha, dari kerana ini, qassama, telah membagikan al-usuliyun al-wasf al-munasibah, membahagikan sifat yang munasabah itu min jihati i'tibari syari', daripada i'tibar, aspek adakah syari' mengiktibarnya, mengambil dia sebagai, menganggap dia sebagai ilah. Min jihati i'tibari syari' lahu wa ilghaihi, ataupun syari' tak andaikan, syari' tidak anggapkan dia sebagai ilah, sebagai ilah atau sifat yang munasabah, maka dibahagikan kepada ilal aqsami al-atiyah, kepada bahagian-bahagian aqsamil atiyah, bahagian yang berikut. Pertama, al-munasibul mu'athir, namanya munasib mu'athir, munasabah yang memberi kesan. Wa huwa al-wasful ladzi dalla syari'u, iaitu sifat yang menunjuk oleh syari' ala annahu i'tabarahu, bahawa syari' mengambil kira sifat itu, bi'ainihi, dengan diri sifat itu, illatan lil hukmi dhatihi, sebagai illah bagi hukum itu secara khusus. Ai lil hukmi alladhi syara'ahu, bagi hukum yang dia syariatkan, binaan alaih, yang dibina di atas sifat tadi. Wa hadha atammu wujuhi i'tibar, ini ialah bentuk i'tibar yang paling sempurna lil wasfi, bagi sifat tersebut. Wasummiya bil munasibi al mu'athir, dinamakan dengan munasib al mu'athir, kemunasabahan yang memberi kesan. Lianna syari'a bi'tibarihi, kerana syari' dengan mengiktibarkannya, dengan i'tibarihi lahu, mengiktibarkan bagi sifat ini, hadzal i'tibarat tam, sebagai pengiktibaran yang sempurna ini. Ka'annahu qad dalla, seakan-akan syari' menunjukkan ala annal hukma, bahawa hukum itu nasya'a anhu, ia terhasil disebabkan i'tibar ini. Ai annahu atharun min atharihi, bahawa hukum itu ialah kesan daripada kesan-kesan sifat ini. Wa hadza a'la anwa'il munasib, inilah sejenis munasabah yang paling tinggi. Wala khilafa fi sihhatil qiyas alaih, dan tidak berlaku khilaf pada sahnya kita kiaskan di atasnya, indal qailina bil qiyas, di sisi ulama yang menerima qiyas. Mithaluhu, contohnya, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau tentang al-mahid, tentang haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, katakanlah haid itu ialah penyakit, maka jauhilah perempuan ketika masa mereka haid.
Fal hukmu bi ijabil i'tizal, hukum yang mewajibkan kita menjauhi perempuan, maksudnya tidak bersetubuh dengan isteri yang haid itu, fil mahid, ketika mereka haid, sabitun bihadzan nas. Hukum itu sabit dengan nas ini. Wasighatuhu sarihatun, dan sirah ayat dia, ayat itu sarihah, jelas-jelas, fi annal adha, bahawa kesakitan, anna syi'a anil mahid, yang datang sebab haid itu, huwa illatul hukm, dia itu ialah kepada hukum perharaman bersetubuh. Fahuwa, maka ia adha tu wasfun mu'athir, dipanggil sebagai sifat yang memberi kesan. Itu contohnya. Nampak? Jadi di sini syariat sendiri yang mengatakan mahid itu adha, sifat adha itu menyebabkan kena berlakunya i'tizal. Kita kena jangan setubuhi isteri yang haid. Wa minhu aidan, dan antaranya lagi ialah qaulun Nabi SAW, innama nahaitukum li ajli dafah, sesungguhnya aku larang kamu menyimpan daging korban itu li ajli dafah, kerana sebab kesukaran tahun itu, ada kepayahan, ada kesukaran mendapatkan makanan. Nahaitukum anid dikhari luhumil adahi, aku larang kamu daripada menyimpan daging korban, li ajlil a'rab, kerana ada datang orang Badui al-wafidin, yang datang alal Madinah, ke Madinah, wa hajatihim, dan mereka berhajat, mereka ila ta'am, kepada makanan. Maka tahun itu ramai Badui yang datang ke Madinah. Maka daging korban Nabi tak benarkan sahabat simpan lama, Nabi suruh bahagikan untuk ra'i orang Badui yang datang ni. Fahadhan nas sarihun, maka nas ini jelas-jelas, fi anna illatan nahi, bahawa larangan, illah dilarang, anil iddikhar, daripada menyimpan itu, ialah ad-dafah. Ad-dafah tu apa? Ialah keperluan, berhajat kepada makanan. Fadafah wasfun munasibun mu'athir, dikira sebagai sifat yang munasabah, yang mu'athir, yang memberi kesan. Mithaluhu aidan, contohnya lagi, ialah wabtalul yatama hatta idza balagha nikah, hendaklah kamu uji anak-anak yatim sehingga mereka sampai usia untuk bernikah, sampai balik. Fa in anastum minhum rusyda, kalau kamu mendapati ada pada mereka kebijaksanaan pengurusan harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan kepada mereka harta mereka. Fa hadzal nasul qur'ani, nas Quran ini, yushiru ila annal wilayata, mengisyaratkan bahawa kewalian al-maliyah, kewalian atas harta anak yatim tu, ala man lam yablughul huluma, yang belum sampai usia balik, tathbutu sabit, tathbutu li waliyihi, kepada wali kanak-kanak tadi. Mana-mana anak yang dijaga, anak yatim yang dijaga belum sampai al-hulum, usia balik, maka sabit wilayah harta itu kepada walinya. Wa anna illata hadzal hukmi, dan illah hukum ini, yassigaru, iaitu kecil, budak itu budak kecil. Waqad inaqadil ijma', waqad inaqada, dan telah berlaku ijma' ala hadza, di atas ini. Maka budak kecil ni wilayah hartanya di atas wali. Ai an-nasigara, bahawa kecil itu, sifat kecil itu, hiya illatul hukm, huwa illatul hukmi bil wilah, dia itulah illah hukum dengan wilayah, ala mali saghir, penguasaan, ada penguasaan di atas harta kanak-kanak. Jelas. Ini dia dinamakan apa? Dia panggil munasib mu'athir. Yang kedua, thanian al-munasibul mulaim, munasabah yang mulaim, yang sesuai. Huwal wasful ladzi lam yakum, iaitu sifat yang tidak berdiri dalil, tidak ada dalil. Lam yakun dalilun minasyari', daripada syari' ala i'tibarihi, yang mengiktibarkan wasaf ini, sifat ini, bi'ainihi, sebagai diri wasaf itu, illatan li hukmihi, sebagai illah bagi hukumnya. Jadi tidak ada dalil khusus yang mengatakan sifat tersebut secara tentu menjadi illah bagi hukum itu. Wa inna ma qala dalilun syar'iyyun, tapi ada dalil syarak, min nassin, daripada nas, atau ijma'in, atau ijma' ala i'tibarihi bi'ainihi, yang mengiktibarkan dia dengan dirinya itu, illatan, menjadi illah, li jinsil hukmi, bagi jenis hukum. Jadi sekarang ni illah itu, illah tersebut, tetapi bukan kepada diri perkara hukum tersebut secara khusus, tapi kepada jenis hukum. Jenis hukum ni maksudnya hukum yang ada perkaitan yang sama. Awi i'tibari jinsihi, atau mengiktibarkan jenis jinsihi, jenis wasaf itu, illatan li'ainil hukmi, menjadi illah kepada diri hukum.
au i'tibari jinsihi, ataupun mengiktibarkan jenis sifat itu, jenis wasaf itu, illatan li jinsil hukmi, illah bagi jenis hukum. Jadi sini bagi perhatian, bab ini kena bagi perhatian sikit. Jadi dalam munasib mulain ni, munasib mulain kena tengok macam ni. Dia pertamanya dia panggil ainil wasfi, illah kepada ainil hukmi. Satu. Yang kedua, makna sifat itu secara khusus menjadi illah kepada kepada hukum itu secara khusus. Nampak? Itu satu. Yang kedua, ainil wasfi, diri illah itu secara khusus menjadi sifat tersebut, diri sifat secara khusus menjadi illah kepada jinsil hukmi, jenis hukum. Yang ketiga ialah jinsil wasfi menjadi illah kepada ainil hukmi, kepada khusus si hukum tersebut. Dan yang keempat ialah jinsu al-wasfi menjadi illah kepada jins al-hukmi. Nampak jadi ada yang syarak tentukan bahawa sifat itu secara khusus menjadi illah kepada hukum itu secara khusus. Yang kedua, ada yang syarak tentukan sifat itu secara khusus menjadi illah kepada jenis hukum. Jenis makna lebih luas, bukan hukum tertentu tapi hukum yang sama jenis, yang ada perkaitannya. Yang ketiga ialah syarat menjadikan jenis sifat itu, bukan sifat itu secara tertentu, jenis sifat itu menjadi illah kepada hukum yang tertentu, ainil hukmi. Dan yang keempat ialah jenis sifat itu menjadi illah kepada jenis hukum. Okey, kita tengok. Fa idza 'allala al-mujtahidu hukman syar'iyyan, apabila membuatkan illah, menjadikan illah oleh mujtahid satu hukum syarak bihadzan naw, dengan jenis ini, minal munasibi yakunu ta'liluhu, maka jadilah illahnya itu, pengilahannya itu mulaiman, bersesuaian, bersesuaian dan kena linahji syari', kena dengan jalanan syari', fi ta'lil, pada mendatangkan illah, wa bina'il ahkam, dan membinakan hukum. Fayakunu ta'liluhu, maka jadilah pendalilan pengilahannya itu sa'iran, sesuai. Sa'iran makna diterima, boleh diterima. Wal qiyasu alaihi sahihan, dan jadilah qiyas itu sahih. Wa nadribu fi ma yali ba'dal amthilati, kami datangkan di bawah sebahagian daripada contoh, ala wujuhi hadzal naw'i minal munasib, dengan beberapa wajah daripada jenis munasabah ini. Okey. Pertama, mithalul wasfi alladhi i'tabara asy-syari'u 'ainahu 'illatan li jinsil. Jadi yang pertama ni dah kita sebut atas tadilah, ainul wasfi li 'ainil hukmi. Kita panggil sebagai apa? Munasib mu'athir. Dah sebut dah atas ni. Tinggal lagi 3 ni yang termasuk dalam munasib mulaim ni. Contoh yang pertama, mithalul wasfi alladhi i'tabara asy-syari'u 'ainahu 'illatan li jinsil hukm. Contoh sifat yang syari' iktibarkan jenis wasaf itu secara khusus menjadi illah kepada jenis hukum. Apa dia? Thubutul wilayati lil abi, sabitnya kewalian kepada bapa, ala tazwiji ibnatihil bikri saghir, ke atas anak perempuannya yang masih bikir, masih dara, yang masih kecil. Okey. Wal illatu fi hadzal hukmi, illah pada hukum ini ala ra'yil Hanafiyah, atas pandangan Hanafiyah, hiya sighar, iaitu kecil. Jadi kanak itu sifatnya kecil, maka ayah menjadi wali pada menikahkannya. Lal bakarah, bukan sebab dara. Di sisi Hanafiyah, ayah menjadi wali kepada anak perempuannya kerana sebab anak tu kecil, bukan kerana sebab dara. Muhtajina, mereka berhujah bi anna syari'a syahida li hadzal wasfi, mengambil kira sifat ini bi'tibar, dengan diiktibarkan, haitsu ja'alahu illatan lil wilayati 'alal mal, kerana syari' menjadikan kecil itu illah kepada wilayah 'alal mal. Tidakkah kanak-kanak yang kecil itu menjadi sifat sebab kepada dibenarkan wilayah harta kanak-kanak yang kecil tadi? Jadi sifatnya sebab boleh wilayah itu ialah kerana kecil. Maka kerana sebab kecil juga ayah ini mewalikan anak pada pernikahan. Wa haitsu anna hadhihi alwilayata wal wilayata ala tazwij, dan sekira-kira wilayah alal mal tu,
wilayah harta tu dan wilayah menikah tu min jinsin wahid, dikira satu yang sama, iaitu jenis wilayah. Wilayah harta, jenis wilayah kan, sama ada wilayah alal mal, kemudian wilayah ala tazwij. Jadi dikira wilayah, jenis wilayah. Wahwal wilayatul mutlaqah, iaitu wilayah secara umum. Faka'anna syari'ah, maka seakan-akan syari' i'tabara sighara, mengambil kira sifat kecil itu illatan likulli ma huwa min jinsil wilayah, sebagai illah bagi setiap perkara yang jenis wilayah. Ai li jami'in anwa'il wilayah, pada seluruh jenis wilayah. Fayakunu sigharu huwal wasful munasibu, maka jadilah sighar itu sifat yang munasib, alladhi nita, yang dikaitkan, nita yang diikat, hukum al-hukmu bil wilayah ala tajwijis sighar, wilayah untuk menikahkan kanak-kanak yang kecil perempuan. Sawaun akanat bikran, sama ada kanak itu masih dara, au kana thaiban, atau telah janda. Contoh yang pertama. Yang kedua, wa mithalul wasfi alladhi i'tabara asy-syari'u jinsahu illatan li'ainil hukmi. Syari' menjadikan jenis illah itu sebagai jenis sifat, jenis sifat itu illah bagi hukum itu secara spesifik. Contoh, jam'us salati fi yaumil matir, menjamakkan sembahyang pada hari yang hujan. Indaman akhadha bihi, di sisi pandangan orang yang mengambil pandangan kata boleh jamak kerana hujan. Minal fuqaha, di kalangan ulama fuqaha, kal Imam Malik, seumpama Imam Malik. Fasunnatu waradat bijawazil jam'i, maka hadis sunnah datang dengan harus jamak fil yaumil matir, pada hari hujan. Walakin lam tubayyin sarahatan hadzal hukm, tapi syarak tidak, sunnah hadis tidak menerangkan secara jelas tentang hukum ini. Walakin wujida, namun didapati, anna syari'a, syari' i'tabara wasfan min jinsi hadzal wasf, mengira sifat daripada jenis sifat ini, ail al-matar, iaitu hujan itu, illatan lil jam'i, menjadi illah bagi boleh jamak. Apa dia? Wahwa safar. Okey, yang datang hadis secara jelas boleh jamak ketika musafir. Adakah datang pada hujan? Pada hujan tidak ada. Tetapi kedua-dua itu ada persamaannya. Li'anna kullam minas safar wal matar. Kerana setiap daripada musafir dan hujan jinsun wahidun, satu jenis. Wahwa kaunuhu mazinnatal masyaqqah, iaitu keadaannya menjadi sebab besar adanya masyaqqah, allati yunasibuhat taysir, yang sesuai dengannya diringankan, wa takhfif, dan dimudahkan, anil mukallafin, daripada mukallaf. Wa innal hukma, dan sesungguhnya hukum, bi ibahati jam'is salah, dengan harus menjamakkan sembahyang indah safar, pada ketika musafir, huwa ainuhu alwaridu indal matar, itu dialah yang datang pada masalah hujan. Fa'tibaru syari'i safara, maka mengambil kira oleh syari' safar itu, illatan li jam'i salatain, illah untuk menjamakkan sembahyang, takhfifan 'anil musafir, kerana nak meringankan pada musafir. Ya dulu, ini menunjukkan ala i'tibari ma huwa min jinsihi, mengambil kira apa yang daripada jenisnya, jenis daripada safar itu, iaitu al-matar, hujan. Mubihan li takhfif, mengharuskan bagi diringankan, wal jam'i baina salatain, dan menghimpunkan antara dua sembahyang. Fayakunul mataru, maka jadilah hujan itu illatal hukmi, illah bagi hukum, bijawazil jam'i, dengan harus menjamakkan sembahyang. Fayuqasu alaihi, maka dikiaskan di atasnya jawazul jam'i, harus jamak, halata fi halati sukuti thalji wal barad, ketika mana turun salji dan turun barad, mana ais sejuk lah, ketika musim sejuk. Wa nahwu dhalik, dan seumpamanya. Nampak? Jadi di sini apa dia? Sekarang ni sifat itu, wasaf itu, syari' mengambil kira jenis wasaf, jinsul wasfi, jenis wasaf secara umum. Sebab yang dah tanahnya apa? Dah tanah musafir. Tapi jenis musafir itu apa sebabnya? Ialah masyaqqah. Maka ada tak pada matar? Maka mengambil kira masyaqqah yang berada itu jenis bagi wasaf, iaitu masyaqqah itu menjadi illah bagi apa? Hukum yang tertentu. Hukum tertentu di sini ialah jamak sembahyang. Kemudian bahagian yang ketiga ialah mithalul wasfi alladhi i'tabara syari' jinsahu illatan li jinsil hukm. Ni jenis sifat menjadi illah kepada jenis hukum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.